Ayat tunggal, ayat majmuk, tiada kata hubung, ada kata hubung. Apa itu? Kita akan belajar hari ini. Itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar? Okey, hari ni kelas Bahasa Melayu kita akan masuk unit 3, kenangan manis. Okey, tajuk yang sama sahaja kita pernah belajar sebelum ni. Ayat tunggal, ayat majmuk. Kita ulang semula apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat, tiada kata hubung. Ayat majmuk apa? Ayat majmuk pula ada banyak subjek dan banyak predikat dan ada kata hubung. Kata hubung contoh, dan, tetapi, kerana, sambil, namun. Untuk hari ini kita akan gunakan buku aktiviti muka surat 15. Okey, langkah pertama apa nak buat? Kita baca dahulu dan kita cari mana kata hubung. Kalau ada kata hubung, itulah dia ayat majmuk. Anak-anak semua sudah bersedia? Kita akan baca bersama. Puan Anita Maklong Alia, seorang pengajar kraf. Beliau bekerja di Kompleks Kraf Johor. Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan. Baik, perkataan dan ialah kata hubung. Bermakna Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan ini ialah ayat majmuk. Okey, kita bulatkan perkataan dan. Perenggan kedua. Alia suka ke kampung kerana dapat belajar menganyam tikar. Dia sangat seronok. Alia tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya semasa belajar menganyam tikar. Walaupun dia berasa agak susah, namun dia gigih mempelajarinya daripada Puan Anita. Okey, dalam perenggan kedua ini terdapat kata hubung kerana. Bulatkan kerana. Semasa, bulatkan semasa. Dan juga namun, bulatkan namun. Bermakna dalam perenggan kedua terdapat 3 ayat majmuk. Perenggan ketiga, akhirnya Alia berjaya. Alia sangat bangga. Walaupun tidak kemas, tetapi hasilnya itu menjadi kenangan manis untuk dirinya. Ada tak kata hubung? Ada, tetapi. Okey, kita bulatkan tetapi. Sekarang kita nak kenal pasti pula mana ayat tunggal. Ayat tunggal mesti ada satu subjek dan satu predikat, tiada kata hubung. Kita akan baca ayat yang pertama. Puan Anita Maklong Alia, itu ialah ayat tunggal sebab Puan Anita satu subjek, Maklong Alia satu predikat, tiada kata hubung. Okey, kamu tulis pada kolom ayat tunggal yang pertama. Beliau bekerja di Kompleks Kraf Johor. Beliau satu subjek, bekerja di Kompleks Kraf Johor, satu predikat. Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan, ini ayat majmuk sebab Puan Anita satu subjek, mengajarkan anyaman tikar, satu predikat, jahitan predikat kedua. Okey, dan ialah kata hubung. Perenggan kedua, Alia suka ke kampung kerana dapat belajar menganyam tikar. Alia satu subjek, suka ke kampung, satu predikat, dapat belajar menganyam tikar, predikat kedua. Kerana kata hubung. Okey, ini kamu tulis pada ayat majmuk. Alia tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya semasa belajar menganyam tikar. Alia, satu subjek, tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya, satu predikat, belajar menganyam tikar, predikat kedua. Semasa, kata hubung. Bermakna ini ialah ayat majmuk yang ketiga. Seterusnya, walaupun dia berasa agak susah, namun dia gigih mempelajarinya daripada Puan Anita. Walaupun dia ialah subjek, berasa agak susah, satu predikat. Gigih mempelajarinya daripada Puan Anita, predikat kedua. Namun, kata hubung. Okey, ini kamu tulis pada kolom ayat majmuk. Ayat majmuk yang keempat. Perenggan terakhir, akhirnya Alia berjaya. Okey, Alia berjaya. Alia berjaya. Alia subjek, berjaya predikat. Ini kamu tulis pada kolom ayat tunggal yang keempat. Alia sangat bangga. Alia satu subjek, sangat bangga, satu predikat. Ini ialah ayat tunggal yang kelima. Walaupun tidak kemas, tetapi hasilnya itu menjadi kenangan manis untuk dirinya. Walaupun tidak kemas, tetapi walaupun tidak kemas, predikat pertama, tetapi kata hubung, hasilnya itu menjadi kenangan manis, predikat kedua, dirinya subjek. Okey anak-anak, ini kamu tulis ayat majmuk yang kelima yang terakhir.